Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim. Kitab kita nama apa? Perisai Muslim. Bahasa Arabnya kata Hisnul Muslim. Hisin makna perisai, yang kita nak buat ubat dengan nak menangkis, nak tolak segala syaitan dengan kitab kita. Nak tolak segala benda karut maksiat dengan apa? Dengan kitab kita ni, insya-Allah taala. Bacaan nombor 8, bacaan sebelum berwudu. Jadi kita hari ni nak berwudu ke tidak? Nak ambil wudu. Apakah bacaan yang perlu kita baca apabila kita nak ambil wudu? Bacaan dianya Bismillah. Bila kita nak baca Bismillah ni? Nak baca waktu mana Bismillah ni? Ini timbul persoalan. Waktu kita mula-mula nak berwudu, Bismillah ni waktu kita start. Ambil baca Bismillah tu, basuh tangan, komor-komor, masuk air dalam hidung, itu dipanggil Bismillah. Tengok di bawah dia kata hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Baca Bismillah, Nabi kita baca Bismillah ni hadis riwayat siapa? Imam Abu Daud. Hadis dengan sempurnanya apa dia kata? Wal hadis bitamamihi. Sempurna hadis ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandalah buka buku nota tu tulis. La salata liman la wudu'a lah. Maksudnya tidak ada sembahyang, tidak sah sembahyang bagi orang yang tak ada wudu. Boleh kalau kata tak ada wudu sembahyang? Boleh. Boleh sembahyang. Tapi tidak sah dan haram. Sebab syarat nak semaya itu kena ada wudu. Dia pergi semaya apa tak ada wudu. Semaya boleh tak ada orang. Kak ada polis mari lari. Polis mari tanya, awak ada wudu ke tidak? Polis tanya? Tak tanya. Maknanya la salata liman la wudu'alah. Tidak ada sembahyang, makna tak boleh sembahyang, tidak sempurna, tidak diterima sembahyang orang yang tidak ada wudu. Maka dalam hadis yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala waktu ambil wudu. Maknanya kalau kita lihat hadis ni, sebaris ni, tak ada semayang. Maknanya tak sah semayang tu kalau tak ada wudu. Baris yang kedua, wala wudu'a liman lam yusammillah. Tak ada wudu juga bagi orang yang tak menyebut nama Allah. Jadi seorang ulama, nama dia Syah Waliullah Ad-Dahlawi, rahimahullahu ta'ala, seorang ulama India yang hebat. Dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, dia kata apa? Huwa nassun. Bagi dia hadis ini nas, bahawasanya baca bismillah itu rukun ataupun syarat kepada sempurna wudu. Jadi keras pandangan dia ni, dia ambil zahir ayat hadis ini bahawasanya baca bismillah itu nas, rukun ataupun syarat wudu. Kenapa? Kerana makna dia, mungkin makna dia la yakmul, tidak sempurna wudu. Boleh juga kita takwil la wudu'a dengan makna tidak sempurna wudu bagi orang yang tak baca bismillah. Kata Syah Ad-Dahlawi, lakin la artadi bimisli hadha ta'wil. Aku tak suka dengan takwil macam ni, tak suka. Kenapa? Kerana dia ni takwil ba'id, jauh sangat pusingannya. Alladhi ya'udu bil mukhalafati 'ala al-lafzi, kerana dia bersalahan dengan lafaz. Jadi kalau itulah kita lihat. Itu pandangan yang pertama, mengatakan bismillah itu syarat kepada sempurna wudu. Dalam mazhab Syafi'i, dia lihat kepada yang lain, dasar kepada nas-nas dalil yang lain, mereka mengatakan bismillah itu sunat. Sunat kita buat. Jadi kalau oleh kerana dia ni sunat, maka kita kena buat. Kerana ada juga pandangan ulama berdasarkan hadis tadi mengatakan tidak sah nak wudu kalau tak baca bismillah. Jadi untuk nak keluar diri kita ni daripada duduk di sah atau tak sah, maka kita kena ambil jalan selamat, iaitulah kita baca bismillah sewaktu ambil wudu. Baca ke tak baca? Waktu ambil wudu baca bismillah.
Dak. Duk main nawaitu ya. Nawaitu baca. Nawaitul wudu baca. Ni kita sekarang duk nawaitu, bismillah kita tak baca. Sedangkan hadis itu jelas Nabi menegur, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tak baca bismillah. Walaupun ditakwil tidak ada wudu yang sempurna, maknanya kesempurnaan wudu itu penting bagi kita. Cuma mungkin timbul persoalan hari ini, nak ambil wudu, nak baca bismillah macam mana? Ustaz, saya ambil wudu dalam tandas. Dalam tandas tak boleh baca bismillah. Timbul tak timbul persoalan ni? Sangat timbul. Kerana kita buat rumah ataupun kita dah beli rumah, orang dah siap, dah tandas, bilik airnya pahit duduk dalam. Jadi kalau kita boleh modify rumah kita, ataupun hak baru nak buat rumah, dia mesti buat lalu decoration dia, apa ni, susunnya tandas dia tu. Ini tandas, luar tandas tu mesti ada sink yang tempat dia boleh berwuduk di situ. Barulah kita boleh baca bismillah. Lepas ambil wuduk nanti kita boleh baca doa yang kita akan belajar nanti, insya-Allah taala. Tapi kalau ambil wuduk dalam tandas, macam mana baca bismillah? Okeylah, nak macam mana dah? Keadaan sudah berlaku hari ini. Berlaku tak berlaku? Berlaku dalam tandas kita duduk, tempat ambil wuduk kita dalam tandas. Kata ulama mengatakan untuk menyelesaikan masalah ini, bacalah dalam hati. Baca dalam hati tak apa. Yang tak boleh kita berlafaz bismillah duduk dalam tandas. Jangan. Jadi pasal itulah tak boleh kita baca Quran, baca bismillah, berzikir dalam tandas tak boleh. Jadi nak nyelesaikan masalah macam mana? Kita baca dalam hati kita lah bismillah situ. Jadi kita duk baca nawaitu, tapi bismillah kita tak baca. Maka ini tertinggal satu perkara yang asas, yang besar dalam wuduk kita. Itu yang pertama, kena ingat. Waktu sebelum, qablal wudu, bacaan sebelum ambil wudu. Belum kita niat lagi tu. Bila kita ambil nak basuh air ke muka tu, itu sudah niat. Sudah niat dalam hati kita, aku ambil wudu, barulah kita basuh air ke muka. Ini termasuk dalam perbuatan sebelum wudu. Komor-komor, masuk air dalam hidung, basuh tangan, komor-komor masuk air hidung, awal sekali baca bismillah. Bismillah dulu, start. Boleh lah? InsyaAllah ta'ala kena boleh lah. Jangan kata payah, tak ada payah. Bismillah apa payahnya? Tak payah ngapa. Kau kena ngapa? Kena hafal dulu. Tak payah hafal, masalahnya kena baca. Sempurna ingat dah. Baiklah. Itu doa bacaan sebelum berwudu. Kita kena baca. Masuk bacaan yang ke-9, bacaan selepas berwudu. Hari ini kita nak baca, nak belajar bacaan selepas berwudu. Ikut kita baca sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ingat dah? Memang baca dah, bukan? Lepas pada kita wudu, kita mesti baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa makna dia? Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Jadi kita mengaku dah. Lepas kita ambil wudu, kita pun baca doa ni. Yang tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruhnya. Comel kata comel? Sangat comel itu pengakuan kita. Jadi maknanya kita mengaku asyhadu. Asyhadu itu maknanya kita iqrar. Iqrar dengan hati kita. Kita kata dengan lidah kita, aku naik saksi bahawasanya, kerana kata dengan mulut itu nak menceritakan apa yang ada dalam hati kita. Hati kita saksi tak saksi? Ada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hati kita dah yakin.
Tapi mana orang tahu dalam hati? Tak boleh nak tengok dalam hati. Maka yang boleh bagi tahu dalam hati duduk mana? Duduk di mulut kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita lihat sini dalam tulis itu kelebihan dia. Kelebihan kepada baca ni macam mana? Siapa dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata lagu tu dia berhenti sekat tu ya. Bacaan. Sebenarnya bacaan dia panjang lagi. Dia akan sambung dengan bacaan yang nombor 14 nanti. Tapi kenapa pengarang kita ni, muallif kita ni, hafizahullah taala, dia ambil setakat Muhammadan abduhu wa rasul. Sepatutnya dia kembar sekali, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sebabnya tengok di bawah. Tengok di nota kaki nombor 22. Setakat tu. Setakat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis itu hadis riwayat Imam Muslim. Mana sampai situ jalur cerita sanad dianya sahih. Kenapa? Diriwayat oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Adapun tambahan lepas yang kita akan baca hadis yang ke-14 ni, ni ditambah oleh oleh imam lain. Iaitulah Imam At-Tirmizi meriwayat dengan tambahan ni. Coba kita baca tambahan ya. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tengok makna dia apa? Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat dan jadilah aku daripada golongan orang-orang yang bersih. Cantik tak cantik? Dari sudut makna cantik. Comel benar. Sebab apa? Sebab wuduk yang kita ambil itu, kita ambil wuduk tak ambil wuduk, itu kebersihan dari sudut zahirnya bersih dalam kita. Sebab apa ambil wuduk ni? Berapa anggota kita kena basuh? Muka, tangan, kaki. Hak kena basuh. Kepala dengan telinga sapu. Itu dipanggil pembersihan dari zahir. Jadi bila kita baca doa pula, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku ni daripada orang yang bersih. Jadi riwayat Allahumma ja'alni minat tawabin ni, tengok nombor 23 di bawah, riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi dalam Tirmizi dia bawa semua hadis ni. Asyhadu an la ilaha illallah tu siapakah? Waj'alni minal mutatahhirin. Tapi penyusun kita ni dia pisahkan dua bacaan dia. Buat pasal apa? Sebabnya setakat abduhu wa rasuluhu tu hak tu riwayat Muslim, mana riwayat yang sahih. Tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin itu riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi. Jadi di sini ulama-ulama mempertikaikan hadis. Kata Abu Isa At-Tirmizi kata apa? Wa fi isnadihi ittirab. Jadi sanad dia tu ada masalah. Cumanya apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut? Nabi kita sebut di sini kata apa? Dia ajak kepada kita, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ni daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku ni daripada orang yang bersih. Jadi itulah hikmat dianya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak campur
nak campur di antara apa? Di antara bersih zahir dan bersih batin. Saat ni kita bersih zahir dah, ambil wuduk siap dah. Dengan basuh dengan apa ni? Dengan cuci tangan semua. Dengan basuh kaki lagi. Kemudian bila kita berdoa, maka dari sudut batin kita bersihkan batin kita pula dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan jadi bila sebut di sini qauluhu minat tawabin. Pasal apa nak dikata minat tawabin? Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang bertaubat. Dalam doa ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengaku, suruh jadikan kita ni orang yang bertaubat. Jadi alim ulama kita membahaskan apakah taubat ni sunat atau wajib? Nak kata apa kita? Taubat ni sunat atau wajib? Kalau orang yang berdosa, jawabnya taubat itu wajib. Setiap orang mesti bertaubat daripada kesalahan dia, dosa dia kena taubat. Kalaulah sekiranya maksiat di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, padahal dia taubat. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, selesai masalah. Tetapi sekiranya dosa yang dibuat, kesalahan itu yang dibuat, maka dia kena ada lagi syarat tambahan dia. Kita tengok di sini alim ulama kita kata apa? Syarat nak bertaubat. Tanda situ. Tulis di kitab kita tu, syarat taubat. Yang pertama, naklah meninggalkan maksiat yang dia buat tu. Jadi kalau kita buat maksiat apa, kita ya Allah aku taubat dah ni. Duduk tempat judi, dia main niat duduk taubat situ. Tu orang pergi bertaubat, dia panggil orang duduk perli pada Allah Taala lagi tu. Duduk menyanyi Tuhan kalau bahasa kita kan. Taubat apa, duduk main situ. Dia kena balik, tinggalkan tempat maksiat tu dulu, berhenti daripada perbuatan maksiat, baru boleh bertaubat. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, menyesal di atas perbuatannya. Apa syarat yang kedua? Tandalah. Syarat yang kedua, menyesal di atas perbuatannya. Ya Allah, tak sira buat benda tu. Saya sesal, ya Allah, apa yang saya dah buat baru ni, tak mau dah. Syarat yang ketiga, meletakkan keazaman tidak akan melaku lagi perbuatan tersebut. Tiga syarat ada. Syarat yang ketiga, berazam tidak akan laku lagi perbuatan itu. Mana kalau salah lah, na'udzubillah, orang ni curi hak orang. Bila dia taubat, tak sih lagi atas balik bagi orang itu, bertaubat tak mau buat lagi dah, dan dia berazam, janji dengan Allah SWT bahawa dia tak akan buat lagi benda maksiat tersebut. Itu tiga syarat. Tambah syarat yang keempat, kalaulah hak orang, kita taubat daripada mengambil hak orang, maka kena atas balik pada orang itu dulu. Dia atas balik bagi orang itu. Lama kita senang-senang ya. Ya Allah, saya taubat dah. Tapi bagi orang itu dia makin ingat-ingat situ. Jadi pasal itulah banyak timbul persoalan. Masyarakat kita bertanya, dia kata macam mana nak taubat? Nak hantar balik macam mana? Orang tu sudah pergi. Macam mana pula nak jawab? Maknanya orang yang nak, orang kita nak hantar balik tu tak ada dah. Macam mana nak taubat? Tanda situ soalan. Bagaimana nak bertaubat, nak hantar balik barang orang yang tidak dikenali, ataupun tuan dia sudah tidak ada dah. Orang berhenti semaya di masjid kita ni contohnya, kita duduk perhati selipar dia comel, ambil selipar dia oklit. Balik-balik rumah menyesal, ya Allah sesanya nak ambil selipar orang. Nak hantar macam mana tuan dia pergi? Jalan kaki ayah dah tuan dia, pinjam kaki ayah sekejap. Sia ke tak sia? Nyanyi kau orang. Orang mari semaya, kita pergi saut selipar dia. Sia tak? Jangan buat lagi tu dah. Tapi nak taubat macam mana tuan dia pergi dah tu? Sudah hijau. Ini bahaya. Ataupun maksiat kita buat lama-lama dulu. Kita pergi ambil barang orang ke apa saja. Padahal kita duduk hijau berkawan dulu, kita makan barang dia. Macam mana nak buat? Kalau ni kawan tu tak tahu pergi ke mana dah. Ataupun mati dah. Jadi di sini ada dua perkara. Sekiranya orang itu dikenali, dan masih ada lagi anak-anak dia ada lagi, maka kita kena pergi hantar balik kepada keluarga dia. Kita pergi jumpa anak dia, kalau ada isteri dia, jumpa isteri dia, cucu dia ke, awal, mek, kalau bini dia kat awal kau ikutlah tak.
Ni yang bawa mari ni adalah sikit RM500 contohnya, RM1,000 ya kau. Duit gapo ni? Allah, dia kata waktu kami muda-muda duduk sekali serumah. Tak tahulah banyak mana hamba duduk makan bagi dia. Dia tak tahu. Bagi mula ni. Contohlah. Lepas tu duit ni, ada apa hamba sedekah balik keluarga-keluarga dia. Jadi kalau sekiranya ada hamba salah ambil, minta maaf. Jadilah tu. Keluarga dia terima kasih banyak lah. Oh mari ambil bagi biti dia ni lah. Marah ke tak marah? Tak kayaknya marah. Mau mari duit ni. Itu kalau orang yang dikenali. Bagaimana nak hantar balik kalau barang yang tidak dikenali tuan dia? Saya masa muda tu, saya sama-sama duduk kerja Singapura. Kawet pergi kerja kita ketik bagi dia contohlah. Tak tahu klik kapun nak gimana. Hak ni klik ke Indo, hak ni klik ke Melaya contoh. Nak macam mana nak buat? Ataupun mati dah orang tu, tak tahu tak ada keluarga. Jadi macam mana nak buat, nak menyelesaikan masalah ni, maka kita sedekahlah untuk dia. Sedekah. Pergi ke masjid, tengok tabung ada, ya Allah ya Tuhanku, waktu saya muda dulu, tak tahu ambil bagi orang berapa ya, tak tahu tu dia duduk di mana, ambillah RM500 ni, bismillah bubuh dalam tabung tu, niat sedekah kau orang tu. Niat ke siapa? Sedekah balik kepada orang yang kita ambil bagi dia. Kalau kita tak kenal, tak tahu di mana keluarga dia. Tapi kalau tahu tak boleh. Kalau tahu tak boleh sedekah dalam tabung, kena pergi hantar balik ke tuan dia, ke anak cucu dia ni. Itu hak dia. Hantar balik dalam tabung dia, tak boleh hantar ke anak cucu dia pecah rahsia lah hamba. Pandai-pandai lah buat lagu mana pun. Yang pentingnya awak pergilah. Saya dulu berkawan dengan ayah awak ni. Dia baik dengan saya sangat-sangat. Jadi lo ni saya ada rezeki sikit, nak bagilah sumbangnya. Ikutlah. Yang pentingnya kita niat apa yang kita beri itu nak ganti daripada barang yang kita ambil dahulu. Itu dia panggil bertaubat. Jadi dalam kitab kita ni, Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami ni orang taubat dan jadikan kita ni orang yang bersih. Jadi kita sentiasa bertaubat. Setengah orang dia kata, tak berani nak taubat. Ada juga timbul soalan. Tak beranilah ustaz nak taubat dia. Pasal apa? Taubat hari ni esok buat pula. Jadi istilah orang kampung dipanggil taubat ulu golok. Tak taubat ulu golok ni. Taubat hari ni esok buat pula. Tak boleh ke tak boleh taubat ulu golok? Boleh dengan syarat waktu kita bertaubat tu memang kita dah azam tak akan buat benda tu. Kita azam dah. Ya Allah aku tak sih dah buat benda ni. Tapi esok jumpa kawan-kawan jadi pula buat lagu mana? Taubat pula malah esok. Banyak kita jumpa kawan-kawan kita yang bertaubat nak berhenti rokok. Dia kata saya ni siapa mereka bersumpah ustaz. Sumpah tak akan isap dah. Jumpa saya ni pasal bui juga. Allah dia kata kita tengah rindu bau ngasak tu kok geram mari minum juga. Nampak lagu mana? Kita kena bayar sumpah dia tu. Kena bayar sumpah. Bagi makan 10 orang miskin. Kafaratul yamin dia panggil. Bayar denda sumpah. Maknanya dia tu dah, maknanya bila dia bersumpah, maknanya dia sudah azam tak mau buat. Tapi terbuat juga besok, taubat lagi. Jadi kalau kita taubat main-main, tak ada azam lah. So nak tinggal cuma taubat saya saja dengan mulut. Itu tidak jadi. Mesti syarat dia 3 tadi. Yang pertama sekali tinggalkan maksiat. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam tak akan buat lagi benda tu. Yang keempat, kalau hak terlibat dengan hak orang, kena hantar balik bagi orang. Itu dari sudut syarat ataupun peraturan taubat. Mungkin kita tengok pula bila ke masa kita boleh bertaubat. Ada masa juga taubat ni. Ada masa ke tak ada masa? Ada. Bila masa boleh taubat? Pagi ke petang? Tak kira pagi ke petang ke malam ke siang ke. Taubat tu bila-bila. Cuma masa dia ada 2 waktu saja yang tak boleh taubat. Yang pertama kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Tengok bahasa Arab pula. Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Maknanya Allah Ta'ala terima taubat hamba itu selama dia belum nyawa sampai di halkum. Orang panggil nak tendal sakor. Tendal sakor ke nyawa di halkum ni? Tendal sakor. Istilah orang Melayu kata sebelum nak tendal sakor. Dia nak tendal sakor, malaikat maut mari nak senjah nyapa dah. Aku taubatlah ya Rabbi. Pada waktu itu pintu taubat sudah tutup. Taubat apa lagi? Menampak dah malaikat maut nak hendak mari. Na'udzubillah. Jadi nak taubat waktu kita sihat, waktu kita senang-senang, waktu kita boleh berfikir dengan baik, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk main
Nak tunggu nak mati baru taubat tak ada apa. Pasal itulah Fir'aun, hendak berlawan dengan Nabi Musa. Ingat cerita Fir'aun? Siapa dia Fir'aun ni? Hero memerintah Mesir yang zalim nak bunuh Nabi Musa. Bila dia tergelar dalam laut, dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dia laut, "Wahai Musa, selamatkan aku ni. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun." Bimerat. Masa tu dia duk kokak-kokak dalam laut nak lemah dah. Tuhan royak, Tuhan nganyi balik ke Firaun, "Al-ana wa qad asaita min qabl." Firaun, lo ni baru nak beriman. Bila pada ni berlawai hangit betul dengan aku. Ngaku jadi Tuhan? Tak. Tuhan tak terima. Jadi kita bagi tahu, tulis itu tanda pintu taubat sentiasa terbuka sehingga seorang itu sampai nyawa dia sampai di halqum. Pada waktu itu pintu taubat tutup dah. Kalau dia taubat pun tak jadi dah. Malaikat akan kira apa yang dia telah lakukan sebelum daripada itu. Itu yang pertama. Dari sudut masa sengotinya pula, apabila naik matahari di sebelah alik jatuh. Matahari jatuh sini, esok naik pun ni. Waktu tu kalau bertaubat pun, tu tak terima dah, pintu taubat sudah tutup. Jadi waktu lambat lagi. Waktu alamat anak kiamat bagi ada lah. Nak dekat anak kiamat baru jadi. Tetapi hak nyawa di halqum ni memang berlaku kepada setiap orang yang nak mati. Jadi satu amaran, satu peringatan kepada kita, bila kita nak bertaubat, taubatlah sekarang sebelum sampai masa. Tapi dengan syarat sajalah. Ada sebut syarat yang pertama apa dia taubat ni? Meninggalkan perbuatan maksiat. Iaitu yang dia nak taubat tu. Syarat yang kedua, menyesal di atas perbuatannya. Yang ketiga, berazam tak akan buat lagi. Yang keempat, kalau terlibat dengan hak manusia, maka dia kena hantar balik barang tersebut. Ingat dah. Kena ingat. Kalau taubat saja-saja tak cukup syarat, tak jadi. Dia syarat dia ada. Semua benda mesti ada syarat. Ada benda tak ada syarat. Kita nak belajar pun kena ada syarat tak? Kalau tidak, orang tak terima kita. Berapa ramai pelajar-pelajar nak mengaji juga dia Kuala Lumpur masuk universiti. SPM-nya boleh berapa? Tak boleh masuk universiti. Tak cukup syarat. Supaya taubat pun dia ada syarat juga. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, jadi bila tersebut dalam hadis tadi, tanda situ tersebut dalam hadis, apabila kita baca doa sini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Bila baca gitu apa jadi? Sebut dalam hadis, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala buka pintu, 8 pintu syurga. 8 pintu syurga tengah terbuka pintu belaka, masuklah nak masuk ke lorong mana. Besar ke tak besar pahala dia? Amat besar pahala. Tak saya baca lagi? Nak dah lah tu. Bila temu pahala tak saya baca lagi kak? Orang panggil rugi sangatlah kita ni dah. Kau tak rugi? Rugi benar. Yang kata payah ingat ustaz. Oh ya dah ke? Foto step besar tepek dinding. Jangan tepek dalam tandas, haram. Tepek luar, dekat-dekat dengan tandas, tepek situ. Tepat tepek dekat wuduk tu. Sudah ambil wuduk, lenggok situ baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh? Kau tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah, macam mana tak boleh pula ni? Itu dia cerita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dah ni? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu langit, pintu syurga, 8 buah pintu tu dibuka semua, dia boleh masuk di mana dia nak. Jadi kerana orang ni orang yang ingat Allah, orang ni orang yang bertaubat daripada segala dosa dia, insya-Allah taala tu akan akui. Bacaan yang terakhir dalam bab kita ni, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi makna dia apa? Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Allah. Aku mengaku bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon keampunanmu dan aku bertaubat padamu. InsyaAllah ta'ala malam ni jangan tidur lagi tak kena doa wudu ni. Boleh? Kena bacalah doa ni. Jadi cerita dianya, bacaannya nombor 15 tadi, dia kata tersebut dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ni, syarah pada Tirmizi. Hadis ini diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, nama dia Sa'ad bin Malik. Jadi hadis ini berlaku khilaf ulama di antara marfu' dengan mauquf. Mana marfu' itu angkat kepada Nabi, mauqufnya menjadi kata-kata sahabat. Kata di Tuhfatul Ahwazi kata apa? Wa ammal mauquf fa huwa sahih. Kalau hadis ni mauquf ke atas Ibnu Mas'ud Abu Sa'id Al-Khudri, maka dia sahih. Jadi kalau kita ambil sahih daripada kata-kata Abu Sa'id pun, dia ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab dia Talkhisul Habir, dia kata mauquf sahih, marfu' dhaif. Kemudian dalam kitab At-Talkhisul Habir, dengar cerita ni. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar dalam bidang hadis, dan dia bermazhab Syafi'i. Dia kata apa yang disebut oleh ulama-ulama Hanafi dan Syafi'i di dalam kitab-kitab mereka tentang bacaan doa setiap anggota. Kita dah belajar dulu banyak dalam kitab-kitab Jawi, dalam kitab Arab pun, setiap anggota baca belaka. Kalau ketika basuh muka kita baca Allahumma bayyid wajhi. Ketika basuh tangan kita kata Allahumma atini kitabi biyamini. Falam yasbut fihi hadis. Ulama mengatakan tak sabit walaupun hadis tentang bacaan-bacaan tersebut. Hak sabitnya hak ni ya. Bismillah, hak tu sabit. Lepas tu doa di akhir wuduk. Doa setiap anggota tu tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala An-Nawawi fi Rawdah. Imam Nawawi kata apa? Hadzal du'a la asla lahu. Doa lagu saat ni tu setiap anggota wuduk tu tak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa dalam buku-buku suruh baca doa tu, tak payah baca. Karena dia tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Salah ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga, ulama hadis, dia kata lam yasih fihi hadis, tak ada satu hadis yang sahih yang boleh diberpegang dengan dia. Jadi kata ulama lain, Ibnu Qayyim kata apa? Lam yuhfaz anhu, tidak diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca di waktu wuduk lain pada bismillah. Baca bismillah ya cukup. Semua hadis-hadis yang disebut tentang zikir wuduk, yang disebut tengah wuduk tadi, fakadzibun mukhtalaqun, semuanya hadis palsu, hadis-hadis yang direka, yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak usah baca banyaklah. Kita nak bacanya bismillah sebelum wuduk. Lepas wuduk ni kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika ni selalu dibaca. Dalam bab apa orang baca tu? Orang baca mana ni? Subhanakallahumma bihamdika ni baca di mana? Tasbih kafarah. Tidak sudah majlis, sudah mengajar. Orang baca doa ni. Baca zikir ni subhanakallahumma bihamdika. Ingat dah kata. Tukar lagi, tambah lagi, baca lepas ambil wudu. Boleh. Tambah setepak lagi. Jadi kita sekarang malam ni insya-Allah taala kita pandai dalam tu. Kau tak pandai lagi. Kena pandai lah, tak pandai guna lagi. Dulu tak belajar, hari ni kita sudah belajar bacaan zikir dalam wudu insya-Allah taala. Kita akan sambung perbincangan kita dalam bacaan keluar rumah pula. Insya-Allah bila nak keluar daripada rumah, nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke makan, nak pergi ke apa ni, pasar ke, nak pergi ke mana, kita akan belajar bacaan tersebut insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.